Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, ini adalah sambungan daripada video tadi, adalah video puasa Ramadan untuk part yang kedua. Apa yang kita akan sasarkan untuk part kedua ni adalah yang pertama syarat wajib puasa, yang keduanya syarat sah puasa. Kita akan masuk rukun-rukun puasa dan juga kita akan masuk perkara-perkara adab puasa dan makruhat puasa. Okey, pada video kita yang kedua. Okey, sekarang buka muka surat 337. Kita akan masuk kepada syarat wajib puasa dahulu. Jadi syarat wajib puasa ni maksudnya apa? Kalau kita tak ada sebahagian daripada benda ni, kita tidak diwajibkan puasa. Jadi syarat wajib puasa dalam ini dia terbahagi kepada 3 perkara. Yang pertama adalah Islam. Selesai lah? Okay. Syarat wajib yang pertama adalah Islam. Nak tak nak, kalau awak nak diwajibkan berpuasa, awak kena Islam. Kalau awak bukan Islam, awak tidak akan dikenakan berpuasa. Yang keduanya, awak kena at-taklif, iaitu mukallaf. Mukallaf ini apa? Yang dia ada 2 sebab. Yang pertama balighan, yang keduanya aqilan. Awak kena baligh, dan yang keduanya awak kena berakal. Jadi kalau salah satu di antara 2 tu tak ada, jatuh syarat wajib puasa ke atas awak. Yang ketiga, al-khulu anil a'zar al-mani'ah minas saum. Ada hilang salah satu daripada keuzuran untuk menghalang awak daripada berpuasa. Dan juga syarat-syarat yang membolehkan atau mengharuskan awak berbuka. Okey. Jadi yang pertama, syarat ataupun keuzuran yang menghalang awak daripada berpuasa ada 2. Yang pertama, at-talabbus bil haid, ataupun awak yang bagi yang wanita, awak dah dalam keadaan berhaid ataupun nifas. 2 keadaan ni awak tak boleh berpuasa, awak dilarang untuk berpuasa. Yang seterusnya, yang kedua, al-ighma' awil junun al-mutbik biyadul yaum kullahu. Maksudnya apa? Sepanjang hari awak hilang akal ataupun gila. Okey. Walaupun fa in afaqa walau lahzah minan nahar saqatal uzur wa wajaba imsak baqiyatil yaum. Kalaulah kata sebahagian daripada hari itu awak tersedar daripada gila awak ataupun awak punya hilang akal, wajib untuk awak teruskan awak punya puasa. Maksudnya daripada pagi sampai tengah hari awak gila, tengah hari awak hilang awak punya sifat gila tu, awak datang balik waras ni. Jadi selesaikan puasa pada hari tersebut. Okey, seterusnya kita ada keuzuran yang diharuskan awak berbuka. Maksudnya diharuskan berbuka apa? Kalau datang keuzuran ni, awak nak teruskan puasa boleh, awak nak selesaikan, awak nak berbuka dan qada pada hari lain boleh. Dia ada 3 perkara. Yang pertama, sakit yang melampau. Maksudnya awak sakit, awak memang tak, kalau katakan tak berbuka ni boleh mendatangkan sakit yang mudarat lagi lebih lama, ataupun awak akan dalam keadaan yang boleh datangkan kematian. Jadi awak boleh, awak nak teruskan puasa ataupun awak boleh nak hentikan puasa, boleh jalan. Okey, yang kedua, as-safar at-tawil alladhi lam yaqul an 83 km. Maksudnya apa? Awak musafir yang lebih pada 83 km. Dalam keadaan ini awak boleh teruskan awak punya puasa, ataupun kalau awak tak tahan, awak boleh berbuka dan qada pada hari yang lain. Yang dikata kat bawah tu, bawah poin yang kedua tu, dia ada poin perenggan yang kedua. Dia kata apa? Amma in asbaha sa'iman wa huwa muqim. Okey, contoh, tapi kalau dalam keadaan awak nak berpuasa, awak dah puasa waktu awak muqim, thumma ahdasa safaran asna'in nahar. Maksudnya selepas subuh tersebut, waktu siang yang awak dah puasa tu, awak bermusafir, lam yajuz al-iftar. Maksudnya dalam keadaan ini awak tak diharuskan untuk berbuka. Maksudnya awak kalau nak tak puasa hari sekian, awak kena keluar daripada kawasan rumah mukim awak sebelum subuh. Jadi pada hari tersebut awak boleh qada pada hari lain tanpa berdosa dan sebagainya. Okey, yang ketiga, al-ajuz anis siyam. Maksudnya awak ni uzur daripada siam untuk orang-orang tua dan sebagainya lah. Fala yajibu as-saum ala man la yatiquhu likibar. Tidak akan jatuh kepada orang yang dah tua, lemah upaya. Au marad la yarji aburuhi, tidak sakit yang tak akan kebah.
li'anna shaum innama yajibu ala man yaqdiru alaih. Maksudnya kenapa orang yang berpuasa ini adalah kepada orang-orang yang ada kekudirat untuk melaksanakan puasa tersebut. Okey, itu adalah syarat-syarat wajib puasa. Yang seterusnya kita tengok pada muka surat sebelahnya 339, kita ada syarat sah puasa. Syarat sah puasa ini apa? Yashtaritu li sihhati shaum asyurut at-taliyah. Syarat wajib adalah untuk, kalau awak terlepas pada syarat wajib, kalau awak tak nak puasa, awak tak wajib lagi, tak ada datang dosa. Tetapi syarat sah, maksudnya kalau walaupun awak tak cukup syarat wajib tadi, awak nak puasa, apa syarat sah dia? Dia ada 3 perkara. Yang pertama, awak mesti Islam. Kalau awak bukan Islam, macam mana pun awak tak sah nak puasa. Yang kedua, awak mesti berakal. Kalau awak gila ataupun awak belum sampai lagi, awak masih baby, minum pun orang bagi, makan orang bagi, berak pun merata lagi sebagainya, awak tak dikenakan untuk berpuasa. Dan yang ketiga, awak al-khulu minal a'zar al-mani'ah minas shaum, terhindar daripada keuzuran untuk awak melaksanakan puasa. Jadi maksudnya yang tadi itulah, gila tak, awak tak haid, tak nifas, awak tak hilang ingatan ataupun sebagainya, sepanjang hari awak boleh puasa. Jadi ini adalah syarat sah puasa, syarat wajib dan syarat sah puasa. Seterusnya kita akan masuk rukun puasa. Saya akan sambung di rumah lah, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi untuk yang bahagian kedua dalam Arkanus Shaum. Okey, Arkanus Shaum ini adalah rukun-rukun puasa. Kalau tidak ada salah satu di antara rukun ini, maka tidak akan terlaksana puasa itu, ataupun tidak menjadilah puasa itu fardu yang sah. Jadi apa dia dua rukun ini? Nak tahu, kita nak kena menjelaskan rukun macam saya jelaskan sebelum ini. Rukun ini adalah anggotanya puasa. Salah satu tak ada, tak jadi. Okey, yang pertama, rukun puasa adalah niat. Yang kedua adalah al-imsak anil muftarat minal fajar ilal ghurub. Maksudnya dia ada dua je rukun. Yang pertama, rukun puasa adalah niat. Yang keduanya, rukun puasa adalah menghindarkan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, daripada terbit matahari sehingga terbenam matahari. Okey, yang pertama nak kena tahu niat ini apa yang dikatakan sebagai niat puasa. Niat puasa Ramadan dia agak berbeza ya dengan niat puasa yang biasa. Niat puasa Ramadan dia kena ada yang pertama, wahwa qasdun. Dalam niat puasa ni dia ada bahagian-bahagiannya. Yang pertama kita kena tahu dia qasad as-siyam, lintasan dalam hati berkaitan kita nak puasa. Wa mahalluha al-qalbi, maksudnya apa? Tempat dia hati. Niat tu kena dalam hati, tak perlu melafazkan. Dan melafazkan itu adalah sunat. Sekarang kita tengok apa pecahan niat. Yang pertama dia ada at-tabyid, ataupun apa yang kita panggil waktu nak berniat. Wahwa an yatawafaru ladaihi al-qasad fil lail. Nak tak nak, untuk puasa Ramadan kita punya niat adalah pada malam puasa. Malam puasa ayyi qabla tulu'il fajri, sebelum, nak kata bila malam puasa ni, tempohnya bila? Sebelum matahari terbit, ataupun sebelum subuh, azan subuh tersebut. Fa illam yaqsidu ila siyam illa ba'da tulu'il fajr batalat an-niyah. Kalau tak sempat nak niat sebelum azan subuh, niat terbatal. Dan bila niat terbatal, puasa itu terbatal, kita kena qada. Itu yang pertama, tabyid. Yang kedua kita panggil sebagai ta'yin, penentuan. Maksud ta'yin ni, penentuan ni apa? Wadzalika bi anna yu'ayyinu naw'us shaum. Kita kena ta'yin ataupun kita kena jelaskan jenis-jenis puasa yang kita nak puasa tu apa. Maksudnya dalam niat, yang pertama kena sebelum fajar. Yang kedua, niat itu kena bagi tahu kita nak puasa Ramadan. Jangan kita just kata aku nak puasa lah esok. Bila awak berniat tak tahu nak puasa apa, bermaksud puasa awak tidaklah sah. Okey. Jadi kalau awak niat tu hanya niat puasa tanpa tanpa ada nak niat Ramadan dan sebagainya, tak sah puasa awak. Jadi yang ketiga, at-tikrar ataupun pengulangan. Maksudnya apa? An yanwi kullalailah. Nak tak nak kena berniat puasa setiap hari. Maksudnya malam ni awak kena niat puasa untuk esok. Malam esok awak kena niat puasa untuk lusa, sehinggalah selesai bulan puasa. Kenapa dia kata li'anna siyam syahrul Ramadan laisa ibadah wahidah? Kerana puasa bulan Ramadan ini bukanlah puasanya satu. Dia puasa yang mana kita bahagikan by hari. Maksudnya hari ni ibadah lain, esok ibadah lain, esok ibadah lain, sehinggalah habis Ramadan tersebut.
Contohnya macam awak lah. Dia bagi contoh, dia kata apa? Bal hiya ibadah mutakarrirah wa kullu ibadah la budda an tanfaridu bi niyatin mustaqillah. Maksudnya niat lain untuk puasa pada hari yang lain. Okey, jadi puasa pada hari yang lain. Jadi untuk macam tu juga kalau awak semayang, katakan takkan awak nak niat pagi aku nak semayang subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Tak mungkin. Setiap solat tersebut awak kena niat yang lain. Macam tu juga puasa. Setiap hari tu awak kena niat puasa yang lain. Amma saumun nafilah, tetapi kalau puasa nafilah ataupun puasa sunat, awak tak perlu nak ada tabyid. Yang pertama, awak tak perlu nak waktu malam, nak niat dia sebelum fajar. Dan yang kedua, awak tak perlu nak ta'yin, awak tak perlu nak jelaskan puasa apa. Sekadar mutlak pun awak kata esok aku nak puasa lah, puasa awak terlaksana. Dia kata apa? Bila habis tempoh niat untuk puasa sunat. Tempoh habis niat puasa sunat adalah sebelum berbuka. Maksudnya kalau sebelum maghrib tu awak tak makan apa lagi hari tersebut, awak masih boleh niat. Maafkan saya, dalam keadaan ini yang dikatakan tergelincir itu adalah pada tengah hari. Maksudnya zuhur tu pukul 12 ataupun pukul 12 lebih, yang tengah hari tengah terpacak, matahari tengah terpacak, tergelincir sikit, dah tamat tempoh untuk awak niat puasa sunat. Okey, yang kedua, al-imsak anil muftarat, pemisahan ataupun menghindarkan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Apa yang pertama adalah perkaranya yang of course kita semua tahu adalah al-akal was syarab, makan dan minum. Makan dan minum confirm, awak makan, awak minum confirm tak puasa lah. Ini yang pertama. Kalau katakan tak tahu juga, tak payahlah awak nak teruskan puasa awak. Jadi yang pertama apa dia kata? Perenggan pertama dia kata idza kana zalika amadan. Dia punya puasa itu adalah dia makan dan minum itu sengaja. Maksudnya bukannya termasuk mulut ke lupa hari itu dia puasa ke, dia memang laparlah makan. Jadi automatiknya terbatal. Ada pada hujung perenggan tersebut dia kata apa? Fa in nasiya annahu saimun, jika dia terlupa bahawasanya dia berpuasa, maka puasanya tidaklah batal. Tak kisah lam yaftaru mahma kasurat ta'am, tak kisah banyak mana awak makan sekalipun, sampai kenyang 2 kali makan pun awak selesai, asalkan awak lupa. Ataupun minum, sama je. Okey, yang seterusnya wusul ain ila jauf min manfazi maftuh, masuk sesuatu perkara ke dalam rongga yang terbuka. Okey, dekat sini dia tunjuk apa? Apa dia rongga yang terbuka? Awak tengok wal manfaz al maftuh, yang pertama fam, mulut, yang kedua uzun, telinga, yang ketiga kubul, yang keempat dubur, laki dan wanita. Apa yang dikatakan tak boleh masuk tu, contoh dibagi kat bawah ni, fal qatrah minal uzun muftirah. 1 titik air kalau masuk dalam telinga batal puasa, sebab itu adalah rongga terbuka. Bawah dia apa? 1 titik air masuk dalam mata, tidak batal puasa. Kenapa? Sebab mata adalah rongga yang tidak terbuka, maksudnya rongga tertutup. Cucuk, suntik ke dalam dubur ataupun kubul atas sebab perubatan, batal puasa kerana ia adalah rongga terbuka. Wal haniqah al wuridiyah atau waridiyah adalah mencucuk ke dalam urat. Contoh kita cucuk kat dalam tangan, ubat, nak masuk ubat dan sebagainya, tidak batal kerana itu adalah rongga yang tertutup. Sebab urat kita tak ada rongga yang terbuka, bila cucuk masuk tak batal puasa. Di bawah ini ada beberapa perkara yang diambil perhatian. Yang pertama, wa hadza kulluhu aidan bi syaratin ta'ammud. Nak tak nak, ini adalah dengan sengaja. Kalau tiba-tiba air masuk dalam telinga tak sengaja, contoh awak tidur dekat pantai, tiba-tiba hujan, air masuk dalam telinga tak sengaja, tak batal puasa. Yang keduanya seterusnya, walau wasala jawfihi zubab au bu'udah au ghibarit tariq, masuk dalam telinga lalat, tak lalat masuk, debu jalan masuk, tak batal puasa, sebab bukan awak yang buat, dia datang sendiri, susah nak halang benda tu. Kalau dah lalat tu awak halau-halau dia masuk telinga, nak kata macam mana? Yang seterusnya, walau ibtala'a riqihi lam yaftur li usrin at-taharruz anhu, kalau awak menelan air liur tak batal puasa, sebab sukar awak nak menghalang awak telan air liur. Yang seterusnya, walau ibtala'a riqihi mutanajjisan, kalau awak telan air liur itu ada darah ataupun sebagainya, gusi luka contohnya, kata kaman damiyat lussatuhu, gusi luka. Dalam keadaan ini awak tak cuci mulut lagi, awak telan, awak akan terbatal puasa.
Yang seterusnya, walam tadamdam, maksudnya awak apa? Awak berkumur. Dalam keadaan ini awak berkumur, awak berkumur ataupun masuk air dalam hidung untuk ambil wuduk, tak batal puasa. Cuma kalau awak masukkan air dalam kumur dan masuk dalam hidung tu dalam keadaan banyak, excessive amount masuk, secara automatik awak terbatal puasa. Yang seterusnya, walau baqiya ta'am, yang ini biasa akan terjadi ataupun mungkin terjadi. Ada sisa makanan dekat gigi. Waktu kita sahur tadi ada sisa makanan kat gigi. Yang paling bawah, perenggan paling bawah, muka surat 342. Walau baqiya ta'am baina asnanihi fajara bihi riqihi. Maksudnya ada sisa makanan kat gigi, air duk telan air liur tu, air liur bawa masuk sisa makanan tu, batal atau tidak? Kalau sisa makanan tu kita tak rasa waktu air liur tu bawa masuk, tak batal puasa. Tapi kalau kita boleh halang dalam mulut kita, air liur tu bawa, tiba-tiba kita rasa ada serpihan tulang ke sisik ke apa nak berjalan masuk, awak tahan, yang itu awak kena buang. Kalau awak saja telan, batal puasa. Okey, yang terakhir dalam bahagian rongga terbuka, walau akraha hatta akal aw syara' lam yaftur aidan. Katakan awak dipaksa awak puasa dan ada orang kafir ke sebagainya paksa awak makan ataupun minum, tak batal puasa. Kerana apa? Hukum ikhtiarihi saqitun. Apa dia punya ikhtiar ataupun awak punya kesengajaan awak untuk makan dan minum itu gugur sebab dipaksa. Seterusnya, kita ada satu muka setengah lagi. Okey, berkaitan dengan yang perkara yang ketiga di dalam bahagian menahan diri daripada sesuatu, rukun yang kedua dalam rukun puasa adalah, bahagian ketiga adalah al-qai' al-muta'ammad fihi, muntah yang disengajakan padanya. Muntah yang kalau kita sengaja lakukan untuk puasa Ramadan dan puasa-puasa yang lain, kalau muntah dengan sengaja, batal puasa. Maksudnya dalam keadaan apa-apa sekalipun awak muntah dengan sengaja, batal puasa awak. Tetapi itu tidak termasuklah kalau maksudnya kalau awak termuntah, awak meloya dan sebagainya, awak termuntah. Dalam keadaan awak termuntah, awak tidak batal puasa, boleh meneruskan puasa. Yang seterusnya, yang keempat, apa benda yang awak perlu menahan diri daripada sesuatu yang membatalkan itu. Yang keempat adalah al-wat'u amadan, satu persetubuhan di antara suami dan isteri. Ini ceritanya untuk orang kahwin, ini bukan cerita untuk apa-apa yang lain. Kalau yang lain tu haram, dah masuk dalam muharramat. Yang ini al-wat'u amadan walau min bighairi inzal. Apa yang dikatakan dalam ni, dalam waktu awak puasa, daripada pagi, daripada start awak bersahur, masuk waktu subuh sehinggalah berbuka, awak diharamkan ataupun awak tidak boleh melakukan al-wat'u. Kalau awak buat, maksudnya terbatal puasa awak. Awak tengok baris ke bawah sekali dalam muka surat 343, ada dia tulis amma law wati'a nasiyan, jika awak melakukan wat'u itu secara lupa, maksudnya awak terlupa, awak berpuasa, awak melakukan, fa innahu la yaftir, maksudnya dalam keadaan ini awak tidaklah dianggap batal puasa, awak tak perlu nak berbuka. Ini kerana apa? Dikiaskan kepada al-akal wasyarab nasiyan, dikiaskan kepada makan dan minum dalam keadaan terlupa. Seterusnya yang kelima, al-istimna, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Ini bukan dalam keadaan awak al-wat'u tadi, tapi dalam keadaan-keadaan yang lain. Wa huwa istikhraj al-mani bimubasyarah taqbil wa nahwuhu, mengeluarkan air mani tak dengan keadaan mungkin awak bercumbu, mungkin awak melakukan perkara-perkara yang menaikkan syahwah. Dalam bawah ini ataupun dalam yang seterusnya, menggunakan tangan. Sebagi semua saya rasa sudah faham kaitan ini, saya tak nak panjangkan. Cuma kaitannya apa? Hendaklah dengan sengaja. Maksudnya perkara tersebut, semua benda yang menghindarkan ini hendaklah dengan sengaja. Kalau tak sengaja, tak batal. Jadi apa yang ada dalam kaitan dia, awak tengok perenggan yang kedua bawah nombor 5 ni, wa haza wa tukrahu al-qublah fi Ramadan. Dia kata apa? Dimakruhkan untuk tukrahu, dimakruhkan untuk bercumbu-cumbuan pada bulan puasa. Karahah tahrim, makruh yang hampir kepada haram. Liman harakat syahwatuhu, bagi siapa-siapa yang senang ataupun mudah untuk naik syahwat.
Okey, lelaki ataupun perempuan kata rajulan kana aw imra'atan lianna fi zalika ta'ridan li ifsadi shaum. Kerana ini akan mendatangkan kepada fasad puasa awak. Okey, seterusnya amma man lam taharrak syahwatahu, bagi siapa yang susah nak naik syahwatnya, fal ula lahu tarakaha, lebih baik awak meninggalkannya kerana ia akan hasman lil bab, kerana untuk menutup ruang-ruang untuk naik syahwat. Ini adalah pada yang kelima al-istimna. Yang keenam al-haid wan nifas. Dalam keadaan awak haid dan nifas, awak tak perlu puasa. Awak boleh meninggalkan puasa. Tetapi kalau nak kata awak haid dan nifas pada sebahagian hari, batal puasa awak. Contoh pagi awak puasa, awak bukan dalam keadaan haid, tengah hari awak turun haid, secara automatik awak tak boleh berpuasa. Puasa hari itu perlu diqadakkan. Yang ketujuh adalah al-junun wariddah, gila ataupun awak murtad. Antara gila ataupun riddah awak murtad. Wakilahuma mani' min sihatis saum, kedua-duanya melarang awak daripada berpuasa, li khuruj man qama bihi zalika an ahliyah al-ibadah, kerana kedua-dua ini akan mengeluarkan awak daripada ahli yang perlu ataupun orang panggil taklif. Mukallaf, maksudnya salah satu daripada syarat mukallaf adalah Islam, terkeluar kalau awak murtad. Yang kedua, hilang akal ataupun gila, secara automatik awak tidak berakal. Jadi kedua-dua ini kalau datang, awak tidaklah perlu berpuasa ataupun awak terkeluar daripada golongan yang perlu berpuasa. Dalam ini ada kaitan dia. Saya nak awak tengok perenggan yang paling hujung tu. Wa kadzalika iza aftara fi akhir an-nahar. Jika ini keadaannya kalau awak berbuka pada hari hujung hari, awak sangka dah masuk maghrib. Tapi bila tengok-tengok kat luar tak tergelincir matahari lagi, secara automatik puasa awak terbatal dan awak wajib untuk qada puasa Ramadan awak. Seterusnya kita masuk bahagian adab puasa dan makruhatihi. Adab-adab puasa dan makruhnya. Yang pertama kita kena tahu apa adab-adab puasa. Adab puasa ada banyak. Apa yang disenaraikan dalam ini adalah yang pertama untuk ta'jilul fatrah. Jadi apa yang dikatakan ini untuk menyegerakan berbuka puasa. Dalam ini kalau awak tengok ada hadis, ada hadis di bawah ni, wa yakunu dzalika isrun tahaqqaqu ghurubus syams wa dalilun zalika ma rawahu al-Bukhari wal Muslim. An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nas bi khairin ma ajilul fatr. Jadi apa dikatakan kat sini, apa sebaik-baik manusia adalah orang yang tidaklah orang itu tidak termasuk dalam orang yang membuat kebaikan jika dia melewatkan mengawalkan berbuka ataupun mensegerakan berbuka. Ada nota di bawah ni, wal afdal an yaftaru ala rutab awit tamar. Paling afdal dalam keadaan awak nak berbuka, mula-mula berbuka dengan kurma rutab ataupun tamar, kurma kering ataupun basah. Ataupun jika tidak ada, fa illam yajid, tak ada kurma, tak ada tamar, dalam keadaan ini fa'ala ma, lebih aula dengan air dahulu. Maksudnya kalau ada kurma, makan kurma dulu. Kalau tak ada kurma, minum air dahulu. Seterusnya berkaitan dengan sahur. Sahur semua orang tahu, awak mulakan hari sebelum matahari terbit ataupun sebelum masuk waktu subuh, awak makan. Cuma nota dia awak kena tengok pada perenggan terakhir dalam nombor 2 ni, muka surat 347. Wa yadkhulu waqtu sahur binasfil lail. Bila masuk waktu sahur adalah sepertengahan malam. Wa yahsilu fadlu sahur bikasiril ma'kul wa qalilihi bil ma'. Okey, nak kata apa? Dia kata macam mana nak dapat fadilat sahur? Fadilat sahur banyaknya makan atau sikitnya makan ataupun hanya dengan air. Hanya jika memasukkan sesuatu dalam mulut ketika sebelum itu digelar sahur sepertengahan malam. Maksudnya sepertengahan malam awak bangun qiyamul lail dan sebagainya, terus bersahur, itu dah dikira bersahur. Seterusnya yang ketiga. Tadi sahur. Sekarang adab yang ketiga, melewatkan sahur. Yang tadi menyegerakan berbuka, yang ni melewatkan sahur.
Apa yang dikatakan melewatkan sahur, dikatakan sini wadzalika bihaitsu yantahi minat ta'am wasyarab qubail tulu'il fajr biqalil. Katanya apa? Habis awak makan dan minum waktu hampir terbit matahari, sikit lagi nak azan, awak berhenti di situ. Itu paling afdal, itu yang paling elok. Ini adalah adabnya. Yang keempat, tarakal hujr minal kalam, meninggalkan kata-kata yang buruk dalam percakapan. Contoh dia apa? Kasyatmi wal kazbi, awak tinggalkan nak maki orang, awak tinggalkan kazbi, nak muhung orang, awak tinggal nak menipu orang. Wal ghibah, awak tinggalkan nak mengumpat siapa-siapa. Yang terakhir wan namimah, awak tinggalkan nak jadi batu api kepada sesiapa. Okey, seterusnya dia kata wasanin nafsi minasyahawat, dan tinggalkan dalam keadaan nak melihat kepada syahwat. Contohnya melihat kepada perempuan ataupun mendengar wasima'il ghana, ataupun mendengar lagu. Okey, ini adalah yang keempat. Dan yang kelima, al-ightisal anil janabah qabla al-fajr, mandi junub sebelum masuk sahur, sebelum masuk solat subuh. Jadi kalau awak dalam keadaan berjunub pada malam sekian, awak mandi junub sebelum masuk waktu subuh. Jadi dalam keadaan ini, kalau lepas waktu subuh, boleh lagi tak awak mandi junub ataupun dah batal puasa hari tersebut? Okey, dikatakan di sini liyakuna ala tuhrin min awalis saum. Sebab apa disuruh begitu? Untuk awak masuk dalam keadaan puasa tu awak dah bersih, suci. Wa makna zalika annal janabah la tanafis siyam. Maksudnya apa? Dalam keadaan awak berjunub tidak menafikan awak puasa. Maksudnya kalau katakan awak kali itu dah lupa sahur, awak berjunub malam semalam, dalam keadaan awak bangun sahur tu, awak lupa bangun sahur, awak masuk-masuk dah masuk subuh, boleh puasa tak? Boleh, dengan syarat awak dah niat lah, boleh puasa. Tetapi dalam keadaan ini awak tidaklah dikatakan paling afdalnya sebelum habis masuk waktu subuh, awak dah selesai dah untuk melaksanakan mandi hadas besar. Walakin al-afdal izalatuha qabla al-fajr. Kata apa? Afdalnya habiskan awak punya akad hadas besar sebelum fajar terbit. Bawah sekali sebelum masuk nombor 6 dia ada wa kadzalika yastahibbul ghasal anil haid wan nifas. Begitulah kalau katakan mandi junub pun awak afdal sebelum subuh, begitu juga disunatkan mandi untuk lepaskan diri daripada haid dan nifas sebelum subuh. Seterusnya yang keenam dikata apa? Tarakal hijamah wal fasdi, awak meninggalkan untuk berbekam. Kerana apa? Lianna zalika yad'afu as-saim. Jika kalau awak berbekam, ada kemungkinan akan melemahkan tubuh badan orang yang berpuasa tersebut. Wa taraka zuqut ta'am, akan menghilangkan rasa nak teruskan dan sebagainya. Jadi disebabkan ini awak tidaklah dielokkan untuk berbekam. Kalau nak berbekam boleh ke tidak boleh? Ini cuma ceritanya elakkan kerana dia adalah sebahagian adab. Yang seterusnya, ayyaqul inda fatrihi. Apa dikatakan untuk sebelum berbuka puasa awak membaca doa, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu zahabal qama'i wa talaktul uruqi wasabtul ajri insyaAllah. Itu adalah doanya. Okey, yang ke-8, an yufattirus saimin, untuk memberi makan orang-orang yang berpuasa. Elok-elok kita kongsikan kita punya rezeki. Kalau mampu awak ada ladang kurma, kutip kurma, bagi kongsi rezeki untuk ramai-ramai berbuka. Yang ke-9, tak perlu kurma, apa-apa benda yang lain pun tak ada masalah. Yang ke-9, kasratus sadaqah, banyakkan bersedekah. Wa tilawatul Quran, mengaji Al-Quran. Wa madarasatihi, dan mengajar Al-Quran. Wal i'tikafil masjid, dalam keadaan ini i'tikaf pada masjid. La sima fil ashril akhir min Ramadan, lagi-lagi pada penghujung Ramadan. Kenapa? Ini maksudnya apa? Daripada nombor 9 ini adalah membanyakkan ibadah. Okey, ini adalah perkara-perkara ataupun adab-adab awak ketika berpuasa. Sekarang ditunjuk makruhatis siyam. Apa yang dikatakan makruh puasa? Makruhatis siyam tatamathala fi mukhalafah al-adab al-madhkurah. Makruh puasa ini apa yang berlawanan dengan adab puasa.
Kalau menyegerakan buka puasa, awak melambatkan buka puasa. Menyegerakan sahur, melambatkan sahur, awak sahur pada awal pertengahan malam. Awak tak tinggalkan kata-kata kesat, awak memaki orang, awak mandi junub selepas subuh, awak dan sebagainya. Maksudnya berlawanan dengan adab ini, itu adalah makruhatis siyam. Seterusnya kita akan masuk pada qada Ramadan, kafaratul iftar fi Ramadan, dan juga puasa-puasa sunat pada part yang ketiga. Jadi saya tangguh untuk part yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.